Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini 5 hari bulan 12 2023, kita teruskan pengajian kita tafsir surah Al-Baqarah, surah yang kedua dalam juzuk yang kedua. Ayat yang kita akan baca ayat 217 dan 218. Dua ayat saja. Tajuk dianya hukum berperang pada bulan haram dan fitnah besar dalam dunia ini, iaitulah syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Ta'ala menggalakkan al-hijrah ilallah. Jadi para pelajar sekalian, kita mula dengan baca ayat, kemudian pergi kepada huraiannya insya-Allah. Bagi pelajar yang ada pimpinan Jawi, muka surat 67. Muka surat 67. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله Wallahu ghafurur rahim. Balik kita kepada ayat kita. Yas'alunaka 'anis syahril haram qitalin fih. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenai hukum berperang dalam bulan yang dihormati. Dia panggil bulan haram. Bulan haram ni mana? Maksud bulan dihormati di sini ialah bulan Rajab. Elok juga diingat bahawa bulan-bulan hormati dan larang berperang dalamnya ialah Muharram, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah. 4 bulan. Maknanya Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Dekatlah. Tapi cara susunan dia ikut awal tahun. Muharram, Zulqa'dah, Muharram, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah. 4 bulan ni tidak dibenarkan berperang padanya.
tidak dibenarkan berperang padanya. Maka orang mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hukum berperang pada bulan haram dan juga peperangan yang lain. Munasabah ayat, tulis munasabatul ayat, Allah Ta'ala sebut hukum berperang selepas hukum sedekah at-tatawwu. Dalam ayat lepas, soalan yang lepas, anda tak tanda sini, soalan yang keberapa ni? Yang keberapa ni soalan ni? Yas'alunaka yang keberapa? Yang susun tu boleh tulis. Jadi dalam soalan yang lepas, soalan tentang hukum nafkah sunat, sedekah sunat. Kerana harta dengan nyawa ni sinonim, dia kata, kembar siam dua tu. Bainahuma minas silatil wathiqah. Nak berperang perlu kepada jiwa, perlu kepada nyawa, dan juga perlu kepada harta. Awal mal qarinur ruh, kata orang harta tu teman rapat kepada nyawa. Maka infak, jihad dengan harta, kita dah sebut dah dalam ayat lepas. Fanasaba an yazkural jihad, maka dalam ayat ini pula menyebut tentang jihad, menyerah nyawa. Li'annahu yastaqimu bihid din, nak menegakkan agama ini perlu dua-dua, perlu harta, perlu nyawa. Kalau ada harta saja, tak ada nyawa, orang nak pergi berperang, tak boleh nak buat apa juga, harta tak bergerak. Ada nyawa saja nak pergi berperang tapi tak ada harta, tak ada bekalan, tak berjalan juga. Dua-dua ni mesti serentak. Itu dia panggil para jemaah sekalian bahasa hikmah. Dalam syariat ni ada hikmah. Kenapa kita jihad ini ada dua? Satu dia panggil jihad bil mal, satu jihad bin nafsi. Jihad dengan harta, yang kedua jihad dengan jiwa. Jihad dengan jiwa. Maka mari soalan, orang mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang berperang dalam bulan haram. Qul, tengok, semua ayat lain ada 12 lebih soalan ini nak jawab dengan arahan. Qul, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qitalun fihi kabirun, peperangan dalam bulan itu adalah dosa besar. Wasaddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahli min akbaru indallah. Tetapi perbuatan orang kafir menghalang orang-orang Islam dari jalan Allah, dan perbuatan kufur, syirik kepada Allah Ta'ala, dan juga perbuatan menyekat orang Islam ke Masjidil Haram, masuk Mekah, serta mengusir penduduknya dari situ, semuanya itu adalah lebih besar lagi dosanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Wal fitnatu akbaru minal qatli, dan ingatlah angkara fitnah itu, fitnah di sini dengan makna syirik, itu lebih besar dosanya daripada perbunuhan semasa perang dalam bulan-bulan yang dihormati, dia panggil bulan haram. Apa cerita ni? Kita kena tengok balik pada sebab nuzul ayat. Tulis sebab nuzul. An Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu menceritakan bahawa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha rahtan, Nabi kita hantar beberapa orang sahabat. Ketua mereka Abdullah bin Jahsh. Falaqu Ibn al-Hadrami faqatalu, dia jumpa dengan seorang yang nama Ibn al-Hadrami, seorang yang jahat. Mereka bunuh dia, maaf. Walam yadru anna dhalika al-yawm min Rajab, mereka tak perasan hari itu hari dah masuk bulan Rajab. Jadi ingat ke masa lagi Jumaat Tsani, rupanya Rajab dah. Sudah. Faqala al-musyrikun lil muslimin, orang musyrikin cyber teropa kafir dah main isu, lambung isu, qataltum fi syahril haram, kamu telah membunuh orang dalam bulan haram.
orang Yahudi ni, maaf, orang kafir Arab ni dihormat bulan haram. Dia tak perang sama dia. Tiba-tiba orang Islam perang bunuh orang dalam bulan haram. Oh, bising gegak gempita. Oh, mari attack Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa benarkan berperang dalam bulan haram? Fa anzalallah, maka Allah Taala turun ayat ni, yas'alunaka 'anil syahil haram qul qitalun fi kabir. Perang ni besar kesilapannya, tapi perbuatan kamu syirik, menyekat orang, khianat pada orang Islam lebih besar. Wal fitnatu akbaru minal qatl. Allah kata syirik itu lebih besar daripada perbunuhan di bulan haram. Ingat para pelajar. Jadi kita kena ingat al-qatlu di sini dengan makna syirik. Al-fitnatu, maaf. Fitnah sini dengan makna syirik. Jadi kalau fitnah lain itu tak berat lah, berat juga. Macam orang buat fitnah pada kita, contohnya menyebarkan berita-berita yang tak betul tentang kita. Sekarang ni orang senang je hidup dia. Zaman kita ni mudah. Zaman Facebook ni, bangun pukul 1 pagi, bangun pagi-pagi, tengok nak kata orang, boleh tulis bila-bila masa. Malaikat tak tidur bagi tahu pada orang penulis-penulis tu. Malaikat la yanam, malaikat tak tidur, dia tulis. Apa yang awak tulis dia pun catat juga. Tapi maka Allah bagi tahu wal fitnatu, fitnah ni dengan makna syirik lebih besar daripada membunuh. Jadi ada juga orang guna ayat ni. Semalam kita sebut dah masalah guna ayat wa asa an takru syai'an innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Ayat ini sama juga. Bila orang fitnah dia kata wal fitnatu asyad minal qatli. Betul, fitnah tu lebih teruk daripada pembunuhan, tetapi kalau nak guna konteks ayat ini gi kepada syirik. Jadi kita penggunaan ayat tu kena tengok kepada tafsir, bukan guna bahasa semata-mata. Hati-hatilah kita, jangan guna semata-mata guna nak ceramah semata-mata, tapi kita kena guna ayat mengikut tafsir yang jelas yang disebut oleh para ulama al-mu'tabar, al-mufassirun al-mu'tabar. Ulama-ulama tafsir yang mu'tabar, barulah kita kata authority dia punya tafsir. Dia pun basing gagah pula. Pandai jawab lalu, padahal dia bunuh orang dalam bulan haram. Sekarang ni kata bulan haram pun kecil sebab syirik tu besar. Dia pun bercakap pula pada dia, illam yakunu asabu wizran falaisa lahum ajrun. Jadi puak-puak tu kalau tak berdosa pun dia tak ada pahala. Attack lagi, main lagi puak-puak saya berterupa Quraisy. Dia kata kalaulah dia ni tak ada dosa berdasarkan fatwa baru saat ni, tapi mereka ni tak boleh pahala, letih saja ya hidup jalan hidup perang bulan haram ni. Allah Ta'ala buat turun pula ayat ni, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu, ayat 218. Maka ayat hadis ini akhrajahu An-Nasa'i fil Kubra wa Abu Ya'la wa Tabarani wa hassana isnadahu Ibnu Hajar. Ibnu Hajar kata sanad dia baik, dan juga para ulama semasa seperti Ahmad Syakir dan lain. Itu dia panggil sabab nuzul. Maka timbul lagi soalan, mereka tanya mu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam anil qital fi syahri haram. Bulan haram ni ada berapa? Ada 4 bulan. Ingat tu apa? Jangan tukang dengan bulan haji. Bulan haji 3. Bukan 3, 2, 70 hari. Syawal, Zulqa'dah, 10 Zulhijjah. Itu bulan apa? Bulan haji. Bulan haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Baiklah, Allah jawab dah. Allah jawab, perbuatan bunuh orang dalam bulan haram itu salah, tapi ada lagi yang berat lagi, wasaddun an sabilillah, musekat orang daripada jalan Allah. Ma yaqumu bihi mimman innas min suluki tariqil haqq. Orang nak beriman musekat, mungkinak, mungkatak, mupukul, membuat belaka-laka.
apa ni, ataupun kamu nak suruh orang ada Islam suruh murtad, kafir kamu dengan Allah Ta'ala, sekat orang nak pergi Mekah, Nabi nak pergi buat umrah pada bulan pada tahun yang ke-6 nak pergi umrah pakai ihram, sekat tak pagi. Orang mukmin dia duduk Mekah muhalau keluar, akbaru indallah, lebih besar jenayahnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Fa kullu wahidin minha fitnah, maka fitnah semua itu fitnah belaka, ngenak pada orang Islam itu fitnah. Wal fitnatu a'zamu wa ashaddu minal qatl allazi, jadi fitnah yang kamu buat kena pada orang Islam itu lebih besar daripada perbunuhan yang berlaku pada bulan haram. Tengok ayat lagi. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Tengok terjemahan. Dan ingatlah, dan mereka orang-orang kafir itu sentiasa memerangi kamu hingga mereka mahu memalingkan kamu dari agama kamu kalau mereka sanggup, kalau mereka ada kemampuan melakukan demikian. Jadi kalau dia mampulah, dia cuba nak murtadkan orang Islam. Ai sayadhullul kufar, orang kafir, orang musyrikin berterusan untuk memerangi kami. Tak tenang hati mereka. Mereka merancang sentiasa untuk khianat. Bukan semata-mata kerana dunia, kerana nak ambil harta kamu, tak, sebab harta dia lebih banyak daripada harta Nabi. Nabi tak ada harta pun. Harta orang-orang Islam miskin-miskin mana ada harta. Tetapi yang mereka besar, agenda besar, li ajli an tarji'u an dinikum, supaya kamu tinggalkan agama Islam, balik kepada kafir. Allah kata ini istata'u, kalau mereka mampu. Mereka tak akan mampu. Orang Islam yang betul-betul Islam tak akan lari daripada agama. Hak lari itu hak debek-debek. Orang Kelantan kata debek-debek ni maknanya hak tak kuat. Masuk Islam kerana apa? Ataupun setengah daripadanya munafikin, lepas tu dia lari. Orang Islam betul-betul sahabat Nabi, tak ada yang murtad. Yang kata murtad tu puak Syiah hak mulut busuk. Dia kata bila Nabi SAW wafat, murtad habis sahabat, tinggal beberapa orang saja. Kita kata ini mulut busuk Syiah, duk menuduh kepada sahabat-sahabat Nabi yang begitu dahsyat. Tengok ayat. Wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir. Dan sesiapa di antara kamu yang murtad, na'udzubillah, berpaling tadah dari agamanya, yakni agama Islam, lalu ia mati sedang ia tetap kafir, fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, maka orang yang demikian rusak binasalah amal usahanya yang baik di dunia dan akhirat. Wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, dan mereka itulah ahli neraka, mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Wal iyazu billah, kita minta berlindung dengan Allah Ta'ala. Maka dalam ayat ini Allah bagi amaran keras, siapa yang berpaling tinggal agama, murtad, pergi jadi kafir semula, apa dia mati tak taubat balik, maka orang ni batal semua amal yang baik yang dia buat dulu. Lam yabqa lahu amalun salihun, tak ada, dan dia akan masuk dalam neraka, kekal dalamnya, tak keluar-keluar lagi. Wal iyazu billah, kita minta berlindung dengan Allah Ta'ala daripada berpaling tadah setelah kita beriman, pergi jadi orang tak jujur, pergi jadi orang tak baik. Inilah yang kita takut, ini yang kita gerun, ini yang kita cemas. Para jemaah sekalian, takut kita dalam masalah yang besar ini. Baik, habislah ayat tu. Apa jadi dengan peperangan di bulan haram? Kita akan tengok nanti hukumnya, terbatal atau tak terbatal. Sebab ulama kata hukum pelarangan berperang di bulan haram tu telah dimansuh ataupun tidak. Tunggu dalam sekejap lagi.
Kita ambil ayat 218. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjuang pada jalan Allah untuk menegakkan agama Islam, ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Ta'ala, mengharapkan keampunan Allah, mengharapkan keredaan Allah, mengharapkan Allah Ta'ala sayang kepada dia, mengharapkan Allah Ta'ala beri pada mereka syurga. Wallahu ghafurur rahim. Dan ingatlah Allah itu amat pengampun lagi amat pengasihani. Itu sifat Allah Ta'ala. Jadi selesailah kita munasabatul ayah. Munasabah ayat 218, 217. Aqaballahu azza inzar bil bisyarah. Allah Ta'ala setelah cerita tentang jihad, berlawan dengan kafir, kemudian Allah Ta'ala bawa mari khabar gembira kepada orang mukmin, dan Allah Ta'ala nyatakan bahawa orang mukmin tidak akan murtad. Fa innal muhajirin lam yartadda minhum ahad. Ingat, orang muhajirin yang keluar daripada Mekah ke Madinah, dihalau keluar oleh Quraisy dalam keadaan yang begitu dahsyat, tak ada yang murtad walaupun seorang. Alhamdulillah. Jadi kalau ada orang kata murtad, itu Syiah mulut busuk, hati jahat, berani dia kata sahabat Nabi semuanya murtad kecuali beberapa orang saja. Subhanallah. Kita kena ingat gagalnya murid, gagalnya guru. Maknanya kalau semua sahabat murtad, tak ada hasil didikan Nabi SAW, tak ada hasil tarbiyah Nabi. Hak Nabi didik sahabat jadi, subhanallah. Macam mana dia orang boleh berfikir? Dia ingat nak kata ke sahabat, sebenarnya dia kata ke Nabi SAW. Tapi kalau kita mengajar, belajar, tiba-tiba ada seorang dua pelajar kita yang nakal, ngenak, macam kita kata nakal lah, jahat perangai, pergi buat benda-benda yang tak baik, kononnya report kepada orang, buat tuduhan kepada guru sendiri contoh, maka kita mengatakan itu bukan salah guru, itu salah orang tu jahat. Tapi kalau anak murid kita 500 orang, 400 orang kata guru tak betul, 100 ya, itu ingat, maknanya guru tu ada something. Kalau tidak nyanyi, kita mengajar sebuah sekolah, anak murid ada 2000 orang, tiba-tiba nakal 5 orang, semua orang kutuk, guru besar bodoh, cikgu tak betul, sebab anak, tutup sekolah lah lagu tu. Tapi kalau lah anak murid 2000, 1500 jahat, itu tak betul sekolah. Jadi kita kena buat penilaian. Mana kalau dia kata sahabat semua murtad kecuali beberapa orang, Salman, beberapa orang saja yang tak, maknanya engkau bukan kata ke sahabat, mu tuduh Nabi. Ingat baik-baik tuan-tuan, puak-puak Syiah ni, Syiah ni masalah dia. Dia berlindur di sebalik nama orang Islam, tapi sebenarnya meruntuhkan Islam dari dalam. Sebab itulah Syiah ni dia anti sangat kepada gerakan-gerakan yang mendidik masyarakat, mengajak masyarakat kepada siapa? Kepada berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab orang yang berpegang dengan sunnah sekaligus runtuhlah dia punya bid'ah yang disebarkan oleh puak-puak Syiah dan geng-geng yang terpengaruh dengan Syiah. Jadi kita tak usah takut lah. Tak usah takut. Cuba boleh tengok apa yang ada itu. Jadi alhamdulillah, tulis pelajar-pelajar. Fa innal muhajirin lam yartad minhum ahad. Orang muhajirin tak ada seorang pun yang murtad. Tu di Madinah ada orang murtad. Lepas Nabi wafat ada orang murtad, ada. Tapi bukan dari kalangan muhajirin yang mari Mekah. Yang murtad tu yang tak masuk Islam kafah. Dia masuk Islam kerana tertentu. Ataupun memang dia munafik awal lagi.
Dia asal lagi munafik tapi tak berani. Zaman Nabi sabar. Nabi wafat, lompat. Dia ingat Sayyidina Abu Bakar tak berani lawan dia. Abu Bakar jazahullahu khairah. Abu Bakar ni lembut orang tapi tegas. Abu Bakar kata, agenda besar aku memerangi golongan yang murtad. Di antara golongan murtad awal, mereka tak mau bayar zakat. Tak mau. Dia kata zakat ni cukai. Nak ambil cukai atas kepala orang Islam. Abu Bakar radhiyallahu anhu, Allah cerahkan dada dia, cerahkan hatinya. Abu Bakar kata, la uqatilanna, aku akan perang orang yang tak membayar zakat sebab mereka telah mengingkari rukun Islam. Sayyidina Umar murajaah Abu Bakar, bincang. Macam mana orang ni kalau dikata dia solat lagi zakat? La, tidak ada hak memisah-misahkan di antara rukun Islam. Kalau orang kata aku semaya, zakat aku tak boleh bayar sebab tak wajib, kafir orang ni, perang. Ataupun dia kata tak apalah zakat aku boleh bayar, puasa tak nak. La, matematik akidah, tulis pelajar matematik akidah 5 tolak 1 kosong. Rukun Islam 5, dia tolak reject 1, la, kosong, tak ada 4. Sama juga rukun iman 6, dia kata aku beriman dengan 5 rukun iman, beriman kepada malaikat aku tak percaya sebab tak nampak, kafir orang ni. Tulis dia matematik akidah 6 tolak 1 berapa? Sifir. 5 tolak 1 kosong, ada. Matematik akhlak, naam, 10 tolak 1 9. Saya dengan dia baik sekali, alhamdulillah. Cuma adalah beberapa satu perangai dia saya tak suka. Ni dak, aku tak kawan dengan dia sebab dia buat perangai satu je perangai daripada aku tak suka, 90 lagi kita suka, hancur habis, koyak habis. La, ni kena belajar matematik. Ni cikgu matematik kena belajar benda ni. Dalam akidah tolak 1 kosong, tak ada 4, tak ada 5. Jadi ayat ni alhamdulillah, bila kata hadis tadi, hadis sama, hadis Jundub tadi, bila orang kafir mari duk baca tak ada pahala dah apa ni perang musyrik boleh haram, Allah Taala tu innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu, mereka ni tetap pahala dia kekal walaupun mereka telah melakukan perbuatan membunuh dalam bulan haram, tidak memberi kesan kepada keimanan mereka. Bahkan orang kafir yang menyekat orang Islam terlebih dahsyat perbuatannya daripada membunuh pada bulan haram. Alhamdulillah. Maka dalam ayat ini para jemaah sekalian, innal ladzina amanu innal ladzina saddaqu wa aqarru bil haqqi munqadina ilaihi, orang yang benar, orang yang ikrar dengan kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunduk dan akur pada Islam. Orang yang telah berhijrah daripada Mekah ke Madinah semata-mata kerana nak jaga iman, nak jaga Islam, terpaksa kena tinggal keluarga, tinggal harta benda, nak jaga agama, maka orang ni orang yang besar pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Kalau setakat mereka pergi bunuh orang dalam bulan haram, itu tidak memberi kesan, tidak menjejaskan keimanan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Kita kata alhamdulillah. Maknanya di ayah yang dibuat oleh Quraisy, oleh puak kafir terbatal. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, tamatlah tafsir ayat kita secara ringkas-ringkas biiznillahi azza wa jalla. Sekarang kita masuk kepada mencari faedah. Al-faidatul ula, faedah yang pertama, yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fih. Persoalan tentang berperang dalam bulan haram. Mana asal dulu zaman jahiliyah lagi, bulan haram ni orang tak berperang. Sebab apa tuan-tuan? Sebab apa? Sebabnya waktu Zulqa'dah, Zulhijjah orang pergi haji. Muharram dia orang balik. Rajab orang pergi umrah. Jadi kalau berperang orang tak mari Mekah, jam ekonomi Abu Jahal dengan pak-pak Abu lain. Faham jam ekonomi. Sebab tu dia marah sangat siapa dia buat umrah dalam bulan haji. I'tamara fi asyuril haji min afjaril fujur. Umrah dalam bulan haji satu jenayah yang sangat keji.
Sebab dia takut orang tak mari, dia takut hotel dia kosong. Jadi orang buat umrah dia tak marilah bulan Rajab. Jadi maka di awal Islam begitulah keadaan. Tapi bila mari ayat ni timbul soalan, adakah ayat ini sudah dibatalkan? Jumhur tu majoriti ulama mengatakan ayat ini, ayat peperangan dalam bulan haram ni telah dimansuh, telah dibatalkan. Dengan ayat mana? Dengan ayat surah At-Taubah. Tulis surah At-Taubah ayat 29 dan ayat 36. Ayat 36, waqatilul musyrikina kaffah, memperang semua orang kafir yang jahat yang nak sekat Islam, lawan semua, jangan duk takut. Dan ayat qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir, perangilah orang yang memerangi, yang tidak beriman dengan Allah yang akhirat, yang memerangi kamu. Tak kira lah boleh haram tak haram, taibah belaka. Itu dia panggil ayat. Maka waqala al muhaqqiqun nasakhaha, ada juga ulama yang mentahqiq mengatakan membatalkan ayat ini dengan ayat At-Taubah ayat 5, fa idzan salakhal ashhurul hurum faqtul musyrikin haitsu wajadtumuhum. Jadi yang pentingnya majoriti ulama kata ayat ni batal, kecuali Ata dan beberapa orang ulama kata lam tunsakh, tidak dibatal. Sebab dia kata ayat peperangan itu umum, ayat ini khas untuk bulan haram. Wallahu alam, itulah dia. Mana dalil? Dalil majoriti ulama yang mengatakan batal tadi, iaitulah Nabi SAW selepas pembukaan kota Mekah. Selepas pembukaan kota Mekah, Nabi kita pergi serang Hawazin dan Taif pada bulan Syawal dan telah termasuk dalam bulan Zulqa'dah. Dah masuk dalam bulan haram. Jadi kita mengatakan alhamdulillah, tamaklah isu ni dalam masalah boleh haram tak boleh haram, tapi dosa dalam bulan haram tetap besar. Alhamdulillah, tamaklah yang pertama. Yang kedua, tulis faedah yang kedua, Allah Ta'ala letak bulan dalam setahun ada 12 bulan. Bulan dalam setahun 12 bulan. Maka bulan haram yang 4, 8 lagi tidak haram. 8 bulan lagi tidak haram. Lahir daripada pecahan 2 bulan, 2 kategori bulan ini, maka ada juga menunjukkan bahawa bulan tu ada yang besar, ada yang biasa, tempat juga ada yang haram, ada yang tidak haram. Yang haramnya apa dia? Tanah haram Mekah, tanah haram Madinah. Ni kita dah tulis kan dalam buku kita ni, tuan-tuan jangan lupa. Cerita tanah haram ada di sini dalam buku tanah haram Mekah ni. Madinah pun sama juga, ada tanah haram. Jadi dua-dua tu tanah haram, Mekah dengan Madinah. Dan Allah SWT juga melebihkan masa dan waktu. Bulan Ramadan, 10 awal Zulhijjah. Jadi Allah Ta'ala lebihkan orang, masa, bulan, tempat, masa, orang. Tilkar rusulu faddalna ba'dhum ala ba'd. Allah kata rasul-rasul pun akan bezakan di antara satu tingkat dengan satu tingkat. Ada rasul yang tinggi darjat, ada yang biasa. Tapi nak banding rasul dengan orang awam, tinggi rasul lah. Cuma sama-sama rasul tu dibandingkan. Kita kata alhamdulillah. Jadi kita hari ni pun di antara orang yang ahli ibadat, yang kuat jaga solat, jaga amalan sunat, tak sama dengan orang malah dia mari masjid di ujung-ujung, tak mari di depan. Tak. Orang lain yang ambil uduk di rumah, mari masjid, masuk tahiyatul masjid, ibadat, tak sama dengan orang duduk di rumah, kena sebatang dulu pergi masjid, lepas tu ambil uduk kaki 5 masjid, orang bel tak masuk, qomat baru mari, tak sama dengan orang yang awal datang. Allahu Akbar. Semoga Allah Ta'ala pilih kita di kalangan hamba-Nya yang baik, hamba-Nya yang mendapat kelebihan di sisi Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Faedah yang ketiga,
anis syahril harami qitalin fi. Mereka tanya tentang hukum tanah haram, hukum bulan haram, tentang berperang padanya. Berperang padanya, dia panggil taqdimu ma yufidul illiyah. Tanya boleh haram, sebenarnya dia tahu dah boleh haram 4 bulan. Yang dia nak tanyanya berperang tu. Yas'alunaka 'anis syahril haram. Mereka tanya tentang boleh haram, bukan nak tanya berapa bulan boleh haram. Orang tahu dah, jahiliyah pun tahu. Tokoh orang Islam tak tahu. Yang nak tanyanya qital, hukum berperang. Maka kenapa dimula dengan tanya bulan? Li'annal illah, punca, tulis bahasa ilmiah sikit. Illah mana sebab pengharaman peperangan itu kerana berlaku dalam bulan haram. Kerana berlaku dalam bulan haram, maka itu dia panggil, kata di ulama, sarrahal Quran, Allah Ta'ala nyatakan sebab dibenarkan berperang. Apa sebab? Fitnatul muslimin an dinihim, sebab wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah nak mensyirikkan, nak memurtadkan, nak khianat kepada orang Islam itu lebih besar daripada peperangan. Wal fitnatu akbaru minal qatl. Jadi orang kafir telah memfitnah orang Islam dengan mana? Campur isu-isu yang boleh mencelarukan pemahaman orang Islam, ataupun secara fizikal dikhianat. Ammar bin Yasir dengan usrah dia, keluarga dia, khianat. Allahu Akbar. Bilal, Khabbab ibn al-Arad, Suhaib, mereka telah mengazab Ammar dengan ambil besi panah, gosok. Ya Rabbi, Nabi kita lalu tengok kesan api itu melepuh habis kulit dia. Nabi kata, sabran ala Yasir, sabran ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Nabi nak tolong tak boleh, Nabi seorang. Kalau Nabi pergi, dia pukul sekali dengan Nabi. Nabi kata, sabarlah keluarga Yasir, sabar, kita akan bertemu di syurga. Allahu Akbar. Tengok, Sumayyah mak kepada Ammar, diserahkan kepada Abu Jahal untuk ta'zib. Dia kena sungguh-sungguh, kena letak atas batu, tindih dengan benda panah. Summa ta'anaha fi farjiha, dia ambil tombak, dia tikam di farak, mati. Sedangkan wakanat ajuzan kabiran, Sumayyah mak Ammar seorang tua, dikena sebegitu rupa. Hadha huwa fitnah. Ini yang dikatakan fitnah lebih besar daripada berperang. Mungkin nak kepada orang kami, mungkin nak kepada orang Islam. Tapi bila berlaku perangan dalam bulan haram, mu nak timbul isu, tak salah. Kata orang cakap, tak salah cakap besar lah. Kejahatan yang kamu buat jangan lupa, itu lebih dahsyat daripada apa yang berlaku. Allahu Akbar. Jadi para jemaah sekalian, ini yang kita rasa hari ini kita dalam keadaan gawat. Orang hina Islam main-main. Ni sehari dua nak hina Nabi SAW. Kalau orang putih hina Nabi, kita bangkit satu dunia. Sebab dia lukis kartun. Ingat Denmark lukis kartun dulu, satu dunia bangkit. Ni anak orang Islam buat main dalam internet, dalam Facebook, hina Nabi. 2-3 orang yang kutuk, orang yang ada tanggungjawab tak ambil tindakan. Lesu kita ni dengan Rasulullah SAW. Tapi kalau ajak bergendang, jangan main. Orang tak nak bergendang dituduh macam-macam. Orang hina Nabi, kenapa kita diam? Allahu Akbar. Baik, yang keempat, tengok, dosa berbeza. Dosa ada tingkatan. Tengok dalam ayat ini, Tuhan kata, qul qitalun fihi kabir. Berperang dalam bulan haram besar kesalahan. Tengok ayat. Tetapi ingat, wasaddun an sabilillah wa kufrum bih wal masjidil haram wa ikhraju ahli akbar. Allah Ta'ala kabir akbar. Kesalahan yang membuat dalam bulan haram ni kabir, tapi kena kepada orang Islam akbar, lebih besar jenayahnya daripada berlakunya pembunuhan dalam bulan haram. Maka di situ dipanggil tafawut az-zunub. Dosa itu berbeza-beza tingkatan dia.
Kita jangan duk rasa sama ya. La. Jadi dosa itu berbeza-beza. Tafawatu dzunub yatafawatul iman. Iman juga tingkat naik, turun naik, dosa juga tingkat naik. Setiap kali orang ni buat dosa lebih besar, maka imannya makin kurang. Jadi kalau kita kata gini, satu bekas. Bila berat benda ni, ringan benda ni. Kuat dosa, iman kurang. Iman kuat, dosanya kurang. Kita berdoa kepada Allah SWT supaya Allah Ta'ala mantapkan iman kita. Maka dalam ayat Quran Tuhan kata wala yazaluna yuqatilunakum, orang kafir tak akan redha dengan kamu, senterusan mereka akan berperang, mereka akan sekat kamu, mereka akan kena pada kamu berterus-terusan. Tak usah duk cakaplah baik pakai baju Melayu, pakai baju kurung pun, kalau mereka itu agenda kafirnya ada, maka tetap mereka akan memerangi orang Islam secara terang-terangan atau secara senyap-senyap. Kita je tak sedar. Kata budak-budak netizen kata mereka dah rancang, kita je tak sedar. Allahul musta'an. Baiklah. Yang terakhir, yang kelima, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru, orang yang berhijrah. Allah Ta'ala letakkan kewajipan berhijrah pada awalnya. Hijrah daripada Mekah ke Madinah wajib. Siapa tak pergi, dia ada kemampuan, dia berdosa. Kecuali orang lemah, mustad'afin, orang yang lemah itu dimaafkan. Kemudian bila Nabi berhijrah, Nabi sampai Madinah, Nabi kata la hijrata ba'dal fathi, tidak lagi ada hijrah setelah pembukaan kota Mekah pada tahun yang ke-8. Sebab apa? Nak hijrah apa lagi? Mekah sendiri negara Islam dah. Orang hijrah ni sebab Mekah fitnah geng-geng kafir, fitnah pada orang Islam. Sekarang ni fitnah tak ada lagi dah. Berhala semua tak ada, di Kaabah semua bersih, negara Islam memerintah, apa yang kau nak? Maka Nabi kata tak ada lagi hijrah ba'dal fathi, walakin jihadun wa niyatun, yang adanya jihad dan niat untuk berjihad. Kita sekarang nak pergi jihad tak mampu, kita jihad dengan hawa nafsu, kita jihad dengan harta benda kita, kita jihad dengan perasaan dan jiwa, kita jihad dengan doa kita, kita jihad dengan apa yang kita mampu setakat mana yang diizinkan oleh pemerintah. Kalau kita nak jihad dengan tentera, maka kita yang masuk penjara, bukan orang kafir yang akan musnah. Tapi kita jihad setakat mana dibenarkan oleh oleh undang-undang yang ada setakat ni. Ni ada orang kritik, dia kata ada sebagai ustaz ni tak komen maksiat-maksiat yang berlaku di tanah haram dan sebagainya. Kita kata kalau kita komen, memberi kesan ramai ulama akan bangkit serentak. Tapi bila mereka komen, mereka yang kena. Jadi ada waktu marhalah dalam jihad ni, ada al-marahil yang perlu kita kena belajar. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, maka dengan itu walaupun tak boleh lagi hijrah ke Madinah, tapi sebab apa Nabi suruh orang Mekah hijrah ke Madinah? Sebab mereka tak dapat laksanakan undang-undang syariat di negeri mereka, tak dapat nak solat, tak dapat nak laksanakan agama. Maka sekarang ni mana-mana orang yang duduk dalam negara kafir, yuqimu fi biladi, dia duduk negara kafir yang terfitnah agama dia, maka dia kena hijrah pergi negara lain. Duduk negara barat contohnya, nak semaya pun tak boleh, anak-anak kita kena pakai seluar pendek ya. Yang perempuan tak boleh tutup aurat, nak solat tidak dibenar, nak baca Quran kena hijrah pergi cari negara yang boleh dirikan solat di sana. Tapi sekarang ni pelik pula, duduk negara Arab sebahagiannya ditekan, ditindas, duduk negara Eropah lebih bebas. Wallahu alam, ke arah mana kita nak hijrah sekarang ni? Ulama negeri itulah yang boleh memberi apa? Memberi kata putus kepada rakyat dia. Ada juga sebagai pendakwah ni duk tekan ke orang Palestin suruh hijrah, tinggalkan Palestin ke Yahudi. Palestin daulah Islamiah, negara umat Islam, kenapa kita mau pindah? Sebab itulah kita tak usah duk panjang-panjang lah, tak usah duk cakap tunjuk pandai sangat. Ana selalu dengar guru kami di Madinah, bila orang tanya tentang Palestin, dia kata ulama Al-Quds a'lamu minna, ulama yang ada di Palestin lebih tahu sikap mereka daripada kita. Kita duduk sini ni sedap cakap Yahudi kuasa besar, Yahudi kuasa,
kenapa kamu tak lari, kenapa kamu tak tinggal. Hei, kampung kita, rumah buruk kita saya nak tinggal Palestin, kiblatul ula umat Islam. Jangan mudah koyak dengan diayah Yahudi. Para jemaah sekalian, mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada ilmu yang kita belajar ini, insya-Allah. Jadi para jemaah sekalian, tamatlah perbincangan ayat kita ringkas-ringkas. Insya-Allah dalam siri akan datang kita akan masuk ayat tentang arak, pengharaman arak, ayat 219, dan juga ayat tentang anak yatim, ayat 220. Dua kali lagi yas'alunaka dalam CD yang akan datang 219220. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.